أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 yang bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan solat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu berjunub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali daripada tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, yakni yang suci, dan usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi ayat ini menyentuh tentang rukun sembahyang. Kita belajar basuh muka, rambut, kaki. Dimaklum semua, ada rusuh dalam musafir. Kalau tak ada air boleh pakai debu. Dia wuduk pun sama. Ada perbezaan dari segi solat yang kita boleh laksanakan. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bahagia Imam Haji Mu'in, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pertamanya marilah bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurniaan Allah Ta'ala masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam. Seterusnya dapat menghirup lagi udara dan berbagai-bagai nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan. Mudah-mudahan kita tidak lalai dengan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan. InsyaAllah kita akan menyambung kembali pengajian kita, kitab Penawar Bagi Hati, karangan Fadil Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin.
InsyaAllah hari ini kita akan masuk dalam fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Ya, semua orang ada telinga, cuma sesetengah orang telinga itu Allah Ta'ala tidak campakkan sifat mendengar, maka tidak mendengar ia. Kita panggil orang tu pekat. Tak kisah ada pekat badak, pekat lembu, pekat ayam, tak kisah. Orang putih panggil sound terrible. Kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadi akan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan faedah yang bangsa akhirat. Telinga kita ni, pertama kita nak menunjukkan cara supaya kita bersyukur. Pertama ingat, siapa buat telinga ni? Allah Ta'ala. Maka setengah daripada faedahnya, dia ada beberapa faedah bangsa dunia, ada beberapa faedah yang bangsa akhirat. Setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia, sebahagian saja disebut. Kalau sebut semua, penuh, tebal lagi kitab ni. Iaitulah bersedap-sedap dengan mendengar, dengan yang didengar. Benda yang kita suka. Cuma setiap benda yang kita buat akan ditanya. Jenuh apa tu? Kalau baik tak apa, kalau tak baik, alhamdulillah. Dan menyampaikan ia, pendengaran tadi, kepada memfahamkan segala perkataan yang didengar. Ambil senang je tuan-tuan. Kalau kita nak menghafal sesuatu doa ataupun ayat lah contoh, kalau baca, telinga tak boleh dengar, memang tak ingat dah. Mesti baca dengan kuat. Itu cara ni. Kita tengok budak-budak tahfiz mengaji kan, goyang badan, ngantuk berdiri. Itu cara dia. Ni kita baca Quran pula, time nak tidur, memang tiga ayat je lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuklah. Dia pun Sadaqallahul Azim. Hari-hari macam tu. Agak-agak khatam tak makcik? Yang khatam semuka pun tak dapat. Itu masalah kita. Patutnya baca Quran waktu tengah fresh, tengah tension kan, jalan je musim kerja ni. Apa salahnya? Jam tu pula jam yang sikit. Buka Quran tu sempat. Kita auto main break je lah. Jangan tak tekan break pula, berdentum pula kan. Takkan tak pandai kot. Boleh tuan-tuan. Sambil-sambil jam tension kan, zikir lah. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Macam-macam boleh buat. Tak suka dah lagu tu. Kau lain, Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, ala Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Ngantuk lagu tu tak? Kau lain, ya hadana, ya hadana, ya hadana, ya hadana. Yang tu buka YouTube tekan, terus semua. Contohnya, boleh buat semua. Nak bagi hilang tension, macam tu. Sebenarnya dari Islam komplit. Ini stres lah, apa, tension. Betul, memang ada stres setiap manusia. Kita kena kontrol lah. Kita buat satu kerja, ngantuk kan. Kita tahulah diri kita ni kalau buat satu benda tu hilang ngantuk. Jalan-jalan kejap ke, keluar, masuk balik office, hilang ngantuk. Kalau duduk je, betul. Ikut kajian pun orang yang kerja duduk je, office buat kerja je, tak jalan, bahaya.
jantung ni bahaya, senang dapat serangan. Okay. Jadi nak fahamkan kepada perkataan mesti dengar. Tak dengar tak faham. Ngaji pun sama. Kalau anak-anak kita ngaji, baca laju sangat, kita nak tegur tak boleh. Tarik telinga dia. Laju-laju nak gimana ni? Bukan highway plus ni. Plus sikit. Kalau yang terus tarik juga. Orang tua dua-dua. Biasa ni. Saya dulu ngaji je. Nak cepat. Ustaz laju-laju ni gimana ni? Dia pun slow sikit. Tengok kan orang tua-tua ngajar tunggu nampak ngantuk tapi salah tu. Ayah kita macam tu. Ya. Tuan-tuan. Jadi nak faham kena dengar. Guna telinga lah. Telinga kita pula dengar kena ada dalamnya ada kegendang, ada lah semua ni. Kalau setakat telinga je dalam kosong, tak boleh juga. Sama juga, kita memandang mesti ada cahaya. Cahaya pula tak boleh terang sangat, malam sangat tak boleh, rabun. Ya? Ada tabir pun tak boleh, mesti berbentuk. Kalau putih semua ni, kuning semua, nampak apa? Nampak colour je tak? Ya? Dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat itu mendengar ia akan Quran. Nampak tu? Jadi belilah CD Quran tu, pasang kat rumah, kat kereta pun ada. Pagi-pagi tu dengarlah Quran. Ni pagi-pagi lagu lain pasang yang orang tua dengan pop yeye-nya. Kan? Bari menyusul seroja bunga seroja. Yang muda lagi lah. Dengan style jangan cerita. Budak dia satu ingat tak? Tak nak tengok tak saya nyanyi nari dengan style? Tak payah. Saya tengok kat Zoo banyak. Budak-budak tuan-tuan. Tanya dia Gangnam Style tu apa? Tak tahu lah. Itulah kamu. Gangnam Style, Gangnam Style. Gangnam tu apa? Gangnam tu nama tempat dekat Seoul tu. Tanya tak tahu. Dan mendengar akan hadis Nabi SAW. Kalau mah tu belilah terjemahan hadis tu. Hari Minggu kumpul anak-anak lepas sembahyang tu. Anak ke menantu yang laki lah baca je tak apa. Lain lah kalau betul huruf. Baca je sekurang-kurangnya ada peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi guna pada orang-orang yang beriman. Orang beriman ni cuma peringatan, ambil pengajaran. Tengok, ambil. Jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dan serta ilmu yang memberi manfaat. Ilmu memberi manfaat kita boleh amalkan dan boleh sampai ke orang lain. Berguna pula masa kita hidup, dah mati, ada akhirat. Mesti ada ilmu agama. Dan anak-anak kita mesti kalau boleh sebelum habis darjah 6 tu Qurannya dah settle, dah boleh baca dah. Dan walaupun mengangkat-angkat ya ayyuhal lazina amanu, darjah 6 tu. Saya dulu darjah 3 khatam terus. Sunat selalu buat penduri sendiri. Orang dulu penduri sonok kan. Alah, masih ambel je. Tuan-tuan, tak sekarang dia 3 jaranglah kita tengok. Tak payah khatam yang boleh baca Quran dengan betul pun. Student saya itu seorang. Itu pun sebab mak ayah dia ajar kat rumah. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, anak-anak yang sekolah sepatutnya dia dah balik, dia tanya hari ini belajar apa. Kalau boleh yang dia belajar, contoh macam benda yang dia ingat, hafazan-hafazan tu, kalau boleh kat rumah suruh dia baca. Kalau setakat kat sekolah je, kat rumah tak baca, memang lambat nak dapat.
Student saya ni juz amma tu dah separuh dah ingat. Kita membaca, Ustaz baca, kamu sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah. Sambung, dia pun sambung. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Kita tengok macam tu tuan-tuan Allah. Anak orang lain pun sonoknya. Masa nak bawa balik je, buat anak dia ni muncul tak boleh. Nampak tak Al-Quran ni? Salah satu mujizat Al-Quran ni banyak kan. Yang paling kuat, nak tengok iman kita kuat tak kuat, kalau dengar Quran, wajilat 10 buku, bergetar hati dengar Quran. Rasa sebab je, tu iman kita ada penambahbaikan tu. Iman kita tu dah ditopak-topak. Dengar Quran pun biasa je Ustaz, dengar Hindustan je. Habis ya. Hindustan Quran lain. Dan kerana banyak inilah segala faedah, adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia, kebanyakannya mata ni guna buat apa? Tengok Quran. Ya dia berapa kali saya tengok macam tu je lah Ustaz. Tengok itu bukan tengok, itu namanya lu memandang. Quran ni hak dia dibaca. Sebab tu kalau kita tak baca Quran, kita tengah baca Quran, orang telefon ke apa kan, sembang pula lama, Quran ni ditutup. Jangan buka baca sembang. Ya. Lama pula tu sembang. Setengah jam. Qurannya dibuka macam tu. Tutup. Adab dia. Quran pula kena jaga. Kalau susun kat rak buku ke apa, Quran kat atas sekali. Quran dulu baru tafsir. Ni tak ada, Quran kat bawah. Minta maaf kan, kalau kena tadi isteri, sama-sama lah. Quran kan, kalau rumah atas dia, surat khabar. Kadang jenis-jenis biasanya yang veteran-veteran lah, minta maaf lah, bapak-bapak semua, ibu. Lepas baca Quran, dia pun buka cermata, letak atas tu, tinggal. Kan kat Rehal kan, rumah. Boleh tak itu? Tak boleh. Boleh kalau tak tahu. Ni dah tahu, tak boleh dah. Sebab dia Quran. Bawa pun ajar anak. Ni ayah pun bawa tafsir Quran. Macam bawa surat khabar. Budaknya pun ikut lah kat sekolah. Asal dia tu? Saya tengok mak saya selama je. Kan budak. Dia akan tengok orang yang paling dekat dengan dia, mak ayah. Jadi kat dalam keluarga tu corakkan ikut sunnah Nabi berlandaskan syariat. Cara makan macam mana. Nasi makan pakai sudu je, cubalah pakai tangan. Kita boleh ajar lepas makan jilat jari. Kan jilat, ya, sunnah Nabi. Sebut pula sunnah Nabi. Sunnah-sunnah, bacalah buku. Syama'il Muhammadiyah tu belilah buku yang tu. Dia tiap-tiap minggu je, majalah Mangga. Beli tiap-tiap minggu. Ingat, makanan tempatan, buah-buah tempatan, buka-buka dalam tu, haiwan-haiwan tempatan. Dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Mata ni biasa tengok dunia je, keluar je tengok semua dunia kan. Telinga biasanya kita dengar untuk kebanyakannya untuk bangsa akhirat. Dengar orang azan, dengar radio Aikim, dan yang lain-lain. Dan kerana inilah pendapat engkau akan orang yang buta lebih sempurna daripada tuli. Biasa saya buat perbandingan. Anak pun datang, mak, ni ada gambar 2 orang girlfriend saya ni. Saya rasa nak buat suri rumah
tunjuk dua. Seorang ni lain macam tu, pakai kacamata hitam, yang tu buta. Orang buta ni suka pakai kacamata. Jangan ketak tu. Kadang yang macam tu jaga juga. Dia tengok polis datang, boleh lari pula. Hukum nipu. Kan banyak ejen penipuan yang dekat traffic light tu kan, tu RM1 minta RM1, sebiji kereta RM1, 40 biji RM40, sehari 5 trip, dekat 200 dapat. Kita kerja office nak patah pinggang, tak naik-naik gaji, turun lagi ada sebab tidur banyak. Jadi kita pun tengok yang ni buta, habis yang seorang ni pekat mak sama saya apa? Pekat badak ke pekat apa tak tahu lah mak. Pekat lembu ke maknya. Nak pilih yang mana? Yang pekat ke yang buta? Pilih yang buta. Kalau bini sendiri pun banyak pekat, buat pekat. Panas tak? Panas, main Facebook. Kita pun balik kopi janda satu, buat tak dengar, telinga pula sumbat. Dengar lagu ke apa, kat internet tu, panas tak? Lama-lama bangun, apa nak cari mak janda lah. Dengar tu pun. Dengar mak janda selalu. Tentu tuan-tuan. Kalau yang pekat, payah sikit lah. Minta kopi dia bagi pisau, minta nasi dia bagi cangkul. Minta cangkul pula bagi kunci. Tak pening je tu. Kalau yang buta biasanya buta mata. Mata hati tak buta. Mata hati nak tengok macam mana makcik? Makcik pernah pergi Mekah tak? Tuan-tuan pernah pergi Mekah? Pejam je. Boleh nampak ibu Kaabah? Boleh nampak. Tuan-tuan pernah pergi? Saya tak pernah pergi. Panjang umur mula rezeki tahun ni pergi. Mudah-mudahan macam tu lah. Benda yang kita pernah pergi, pejam je. Boleh nampak lah. Macam nak pegang pun ada. Dia tengok ini aku ni tidur lagi. Tak ada. Macam tu. Tu mata hati. Mata hati ni dinding ada ke, cermin ke, jauh ke, belakang rumah ke, boleh nampak. Tu mata hati. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu. Dah ada telinga, tahu pula telinga ni yang buat Allah Ta'ala. Dah ada telinga ni, dia tak ada spare. Tak, telinga makcik ni accident putus. Makcik pergi kat klinik Kementerian tu, dah belakang tu ada kat corner tu, depan bengkel dia. Dia pun tengok, dia ukur, saya apa ni? Ini XL ni. Ada tak jual? Tak ada. Paling kuat pun dia bagi apa? Dengan plastik. Kaki pun sama, tangan pun sama. Tak ada spare kan? Tak payah telinga makcik. Bulu rumah ni, bulu hidung tercabut. Kalau abang bulu hidung saya tercabut, sayang sangat bulu hidung sampai terkeluar. Ingat misai. Ada jual tak? Tak kedai? Tak ada. Itu pun cukup lah. Tak ada orang buat uji gaji pun. Bulu ni boleh buat tak? Campur pasir, campur tepung sikit, campur sos kiri sikit, kicap letak Maggi sikit, jadi. Tak ada. Tak ada juga. Jadi semua tu nikmat. Kita pula telinga ada, boleh dengar. Sahabat kita telinga je ada, tak boleh dengar. Sebab Allah Ta'ala tidak memberikan sifat pendengar, tak mendengar lagi. Mata ada, tapi Allah Ta'ala tidak campakkan sifat pelihat, tak melihat lagi. Yang buta, kadang-kadang ada biji mata. Jadi cara nak mensyukurkan pendengar itu, memeliharalah telinga tadi daripada mendengar perkara yang dilarang. Kalau dekat media, cara dia yang kat luar ni, persatuan mengumpat. Kan banyak tu hari minggu tak ada buat apa, balik jogging tu. Buat apa tu? Dia duduk seorang, datang pula seorang naik motor balik kedai. Bini suruh pergi kicap, singgah situ sejam setengah.
Lamanya beli kicap. Abang buat kicap tadi lama. Mula cerita biasa. Lama-lama apa cerita baru dia pun nak tahu tu. Orang sebelah tu. Mula semua orang salah. Yang betul dia je. Orang macam ni yang bahaya. Itu salah, ni salah. Orang pergi suruh salah, buat pengajian salah. Yang tak salah dia. Sembahyang tidak, tidak. Nikmat Allah Ta'ala semua dia telan. Ngaku pula hamba Allah. Nama pula kebetulan Abdullah. Tapi bukan hamba Allah. Hamba hawa nafsu, hawa dunia. Pagi-pagi dah pergi kerja dah. Orang pukul 6 sibuk nak pergi subuh. Mai subuh tu dia dah 5.45 dah paling enjin lah. Kita pergi masjid. Bekong tak? Mana masjid kau? Gila. Tak pergi pun dia. Tegur lah. Mak, mana masjid lah? Gila. Saya follow dekat. Memang semua dia follow. Mati esok pergi masjid ni. Imam tengok. Duduk depan mamak ni. Tak pernah datang masjid. Wajar betul. Datang-datang pun duduk depan. Marah imam tu. Macam ni. Kawan-kawan kita ni, dia tak nak pergi suruh, tak nak pergi masjid. Tak apa. Memang dia kena datang je masjid surau esok. Dia angkut dalam kotak tu, baru dia tahu. Waktu tu, dah boleh buat apa? Dah kena bungkus kain putih. Boleh tak? Sekejap. Nak sampai sunat tu. Tak boleh. Dah kena ikat tangan. Dah kena ikat, tak boleh. Di waktu yang ada, masa yang ada ni, gunakan sebaiknya. Paling kita takut, mati pula tak tahu bila. Yang tak tahu tu nak kena standby. Tak tahu tu yang nak kena standby. Doktor pun kadang dia jangka-jangka je. Pakcik ni saya jangkakan pakcik ni sakit ni tak lama pakcik. 3 kali Jumaat je. Pakcik tu pun tunggu 3 kali Jumaat. Dia tak Jumaat kat masjid. Lepas subuh malam baru balik. Orang kata macam tu. Cuba buat macam tu. Orang tanya, Ustaz saya ni sakit kan? Kita pun buat teror. Saya tengok pakcik ni tak lama dia cik 2 Jumaat je. Tengok kan. Kita gempak je. Contoh lah. Tak tidur malam. Daripada lepas isyak ke subuh Qiyamul Lail apa tak tidur. Qiyamul Lail kena tidur dulu. Jadi Ustaz makcik ni susah bangun pagi loh Ustaz. Bila tak makcik lepas isyak, makcik Qiyamul Lail. Makcik Qiyamul Lail ni bukan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih tak apa je. Lepas isyak je Allah buat selalu tak apa. Walaupun kita musafir, kita jabat takdim lepas maghrib tu kan. Contoh lah. Kita nak gimana? Berloh ke apa ke. Boleh. Kena ingat tuan-tuan ya. Pertama, cara nak bersyukurkan nikmat Allah Ta'ala dengan benda yang baik-baik. Benda yang tak elok tu cegah. Kalau tak ada apa-apa duduk rumah je lah, baca Quran ke apa ke, nyapu sampah hari minggu, tak ada apa-apa. Rumah kita tiap-tiap hari basuh baju. Yang hari minggu ni yang tidur lah, biar abang pula basuh baju. Baru dia tahu. Sekarang tak macam ni lah. Ni je titik-titik ulas. Lepas ni tengok. Tahu-tahu tak siap. Kan senang je tu. Cuma dalam fiqh ada perbahasan sedikit tentang mesin basuh automatik. Adakah kalau yang takut pakaian tu ada najis, pampers anak pun campur situ, pampers jarang lah. Kadang baju anak kecil juga kena kencing ke apa, kena asing tu. Sebab tong mesin basuh tu tak cukup 2 bola. Kalau kolah rumah flat tu, rumah yang ada kolah plastik tu kan, 3 segi tu tak cukup 2 kolah pun. Kalau tak pandai cara, dia luas perbahasan 2 kolah dan cara kita nak ambil. Elok pakai manual. Boleh juga pakai automatik, tapi nak kena tahu lah pakaian-pakaian kita dengan anak kita yang besar-besar. Pakaian anak kecil, cucu-cucu kecil tu yang kecil kat seluar ke asingkan. Tak pun basuh dulu pakai pipe, biar hilang najis ni baru masukkan. Kalau kita masuk selai pakaian tu dia, satu mesin basuh tu najis, disebut butan najis, kena najis.
Jadi satu mesin basuh tu najis semua. Kita pun pakai buat sembahyang, nampak bersih tapi tak suci dari sudut syarak. Kalau pakai kita saja tak apa. Tak tahu dah kalau kecil kain tu. Kecil kain jangan beli paper kecil pakai je. Seperti mengumpat. Susah nak tinggal mengumpat. Disedap mengumpat. Makin lama sedap pula. Rasa nak mengumpat 2 minit. Tengok dah 2 jam dah. Dari beli kicap tadi 2 jam. Beli kicap tu buat kicap. Anak tu tak makan, tak ada kicap, tak boleh makan. Nasi dah sejuk lah. Dan mengadu-ngadu dulu. Bahasa senang dia batu api. Suka laga-lagakan orang. Jenis ni pun ada. Kalau hidup jadi macam ni tuan-tuan, tak payah mati. Kat dunia pun Tuhan dah tunjuk dah orang jenis tu. Kadang anak bini dia, cucu-cucu dia. Kita yang rajin di surau ni kena doa dah banyak. Lepas main sunat subuh tu dia doa. Tak payah angkat tangan, tak apa kalau malu orang tengok lah hati tu. Ada beberapa amalan kita boleh buat lepas sunat subuh. Sementara nak tunggu orang tu kan, ini okey sikit lah. Lepas sunat subuh tu, sunat tunggu kejap. Dan nanti kita nak wirid sikit, selawat ke apa tu. Nak dengar? Itu saya rajin buat lepas sunat subuh tu. Terus kita istighfar 1 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali. Lepas tu minta lah doa, InsyaAllah makbul. Ya. Dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid'ah. Bid'ah ni bukan hukum, hanya sebutan orang saja. Hukum yang 5 lah, wajib, harus, makruh, sunat, haram. Itu hukum. Bid'ah ni istilah saja. Bid'ah pula ada 2. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah dhalalah. Nak kira bid'ah kan, yang kita pakai ni semua bid'ah. Habis tu Ustaz, kena telanjang. Telanjang macam asli balik. Ni sikit-sikit orang baca Yasin malam Jumat, bid'ah. Tahlil, bid'ah. Habis kau kat rumah sudah bilik tu, bukan bid'ah, haram terus. Bini tak kaya tudung, anak sudah bilik. Dalam rumah tak apa lagi, luar rumah. Ya. Bid'ah ni bukan hukum. Ya, kalau ikut Quran ni yang dibukukan pun bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Dia ada 2 dia. Bid'ah dhalalah lain lah. Dan berbantah-bantah, bertengkar. Ya. Allah Ta'ala dah kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu bertengkar, selisih faham tentang satu masalah, kembali pada Allah dan Rasul. Rujuk balik Quran, hadis Nabi, kata-kata ulama. Dia gaduh, tak ada rujuk Quran. Masing-masing dengan ego masing-masing, nak tunjuk kuat. Dia nak tunjuk kuat senang je. Pergi kat komuter tu, komuter datang, tinggal daging di Sony je. Dan seperti mendengar suara perempuan. Dia taman lagu Hindustan, lunaknya suara. Yang nyanyi tu mau apa? 60 lebih yang mau. Apa nama tu? Al-Kayat ni apa? Tak ingat lah. Dah lupa lah. Dah semakin lupa tak apa. Dan yang muda belia, tengok aku dulu, anak satu cucu dia ni, tahu betul tak? Bini tak nak tengok. Tengok kat tidur lawalan bini tu, cipta ni, sayang betul dapatkan budak tu. Akulah. Bini datang, tengok ni pula, ini mak cipta pula. Tutup TV tu pun. Bini pun dah tengok suami tahu macam tu, goda lah suami tu. Ini nak keluar pekan, pakai lawa-lawa,
pasal malam lepas asar dah soleh dah. Lama-lama lagi mana? Pasal malam tu belakang tu sulit ke melawak. Suami yang ada kat rumah tak nak pula pakai lawa-lawa wan-wan kan. Kain batik tu lah dia pakai. Tahun lepasnya bening suami. Dan jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan, seperti serunai sebab dia jenis bertiup. Dan gendang ni gendang yang macam India, dia tak ada lubang. Yang ada lubang sebelah tak ada. Alat muzik yang gemuk tengah tu kan, itu namanya konga. Ya. Haji Sadar kata bongo. Bongo tu Turki namanya, dia ada satu tu. Ya. Turki yang macam corong speaker tu, yang main tepi tu. Ya. Yang macam India tu dia kiri kanan ada kan, tengah tu kecil sikit, tu tak boleh. Dia salah satu macam kompang tu ada berlubang sebelah tu. Dan jangan kau tertipu dengan mereka yang menghalalkan akan mendengar seumpama serunai itu. Ya. Masalah lah sekarang. Kerana perkataan itu menyalahi ia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dengar apa kita ni? Quran, nak dengar hadis. Kita baca orang. Tak tahu tanya orang. Ya. Maka lazimkan sentiasalah olehmu memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia. Ya. Kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Setengah daripada tanda cantiknya Islam satu orang tu, dia tak suka buat benda yang tidak memberi guna. Duduk saja-saja, sembang, lakon. Itu tengok, itu kasih simpang. Buat apa ni? Saja ustaz, ambil angin. Hei, kalau nak ambil angin, makan angin, duduk depan kipas nang. Kenyang lah kita. Tak kenyang, telan kipas. Jadi masa kita tu habis macam tu je. Masa berjalan, jam saat tu nampak je jalan sikit, tapi ramai orang tak sempat kejar masa. Tu ada yang kata masa itu masa kita ada tiga. Masa yang dah lepas, masa sekarang, masa akan datang. Yang dah lepas tak boleh nak, tak boleh nak reverse balik. Yang akan datang tak pasti lagi. Kita main target, saya target kalau panjang umur tak, kalau pendek umur. Makanya masa yang ada sekarang lah. Maka gunakan sebaik-baiknya. Kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Ngumpat orang kan, kita dengar je, tak ngumpat pun kita dengar je. Bersekutu maksudnya ada saham kat situ. Kalau dengar ni macam ngumpat ni, kita pun keluar. Mana kecil lah, naik ke tanah saja, pusing tanah, lompat pagar, tujuh balik, naik balik, lari balik rumah. Tak apa. Macam-macam yang tu jangan kita hadir lah. Rugi lah. Kita ngumpat orang, dengar orang ngumpat kita pun ada saham. Orang yang diumpat dia duduk rumah tidur je, tapi akaun dia masuk je. Kita punya pahala tu transfer kat dia. Esok cek ke akhirat, pahala kosong. Ada kita yang mulai tak tinggal, baca Quran tak pernah tinggal, sembahyang jemaah tak pernah tinggal, mengaji lagi lah, duduk depan ustaz. Takut ustaz tu tengok, nak makan aku ke apa? Supaya tak ngantuk. Duduk jauh-jauh, yang dua belakang, lentuk dah dia. Dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Itu yang kita jadi was-was. Buat satu benda tu tak confident. Kadang belum depan lah. Kadang orang tanya, ni
Kalau macam ni apa hukum kita pun rasanya makruh ke Ustaz? Rasanya tak confident. Kalau confident lain haram Ustaz. Confident jawapannya betul ke? Ya tak haram. Jadi haram. Betul ke Makcik? Tak tahu lah Ustaz. Sudah makan kot. Dah berbalik-balik. Lama-lama wajib ke Ustaz? Lama-lama tak payah buat. Tinggal je. Sebab apa was-was? Suka dengar benda-benda larung. Banyak kan kita dengar benda-benda yang sia-sia. Kalau dengar benda larung, nak banding dengan dengar Quran, dengar yang baik-baik, selawat-selawat ke apa ke, sama tak? Balance tak? Kalau kita tu balancing tak? Tak balance. Sehari tidur aja. Betul. Tidak lagi dah 8 jam tidur. Tidur kadang-kadang kita tidur ni tak cukup. Kadang-kadang melampau-lampau pula. Khutbah Jumaat tidur dah. Khutbah Jumaat start khutbah pertama, khutbah kedua paling sikit setengah jam. Setengah jam tu. Habis je doa, ittaqullah. Elok je. Yang tak bangun pun ada. Aqimus solat je. Tidur lagi. Sedar-sedar orang salam lah. Ada juga pasien pada dengkut dia lah. Ini cerita-cerita. Kan baca surat penyebasan. Itu lagi dahsyat. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Ya, kita dengar, dia akan masuk ke hati. Ya. Lepas tu orang yang sembahyang tak jaga, yang suka dengar benda-benda larang, tak suka dengar benda-benda baik, ngaji ke apa ke, qasidah ke, nasyid yang baik-baik ke, hati keras juga. Tegurlah jangan. Pertama, kalau tak jaga sembahyang, dia sembahyang tapi tak jaga. Tak jaga sembahyang ni berat. Subuh pukul 12, Zuhur pukul 4, Asar 7 subuh, Maghrib 8 subuh, Isyak 5.30. Mana tu? Semua main takhir ni semua. Subuh selalu terlepas, Al-Fatihah terlepas. Sana azan, sini azan, sinun pun azan. Takkan tak jaga kot. Handset dia bunyi, handset bini bunyi, anak bunyi, menantu bunyi. Nampaknya kalau kena penting sekali boleh jaga kot. Tentu sekali boleh tahu. Maka setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Kita dah ingat satu benda tak elok, nak lupa dia bukan senang. Ya. Cuba benda yang baik. Minggu lepas kita ngapa surah Al-Kafirun tu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Cuba baca balik minggu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Berapa kali kira-kira? Dah 16 kali dah duduk wala antum. Tak ingat tak? Kalau tak diulang selalu kan, kalimah innal ladzina amanu wa 'amilus solihati pun jaga juga. Suratul Azan, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati watawassaw bil haq. Silap dia boleh masuk walahum ajrun ghairu mamnun. Nah, masuk pada surah Wat-Tin wa Zaitun. Pernah dengar tak? Saya pernah baca sampai his. Masuk apa? Wasyam siwa tuhara. Masuk ke situ tak? Masa kuliah di Subang Bestari, lepas sembahyang saya pusing belakang, makmum senyum, saya pun senyum. Faham betul? Sebab penat sangat.
salah satu faktor juga. Benar sangat. Dan setengah penawar dan setengahnya racun. Perkataan juga. Tambah dengan anak-anak, memang kena jaga. Kalau guru dengan murid pertama cakap, hei anak siapa lah ni, bengang betul, tak boleh kat tu. Kan? Ni ada dengan anak ni, budak ni lampang ni, sedap ni dulu. Malam ada seorang pakcik lah, tuan hari. Orangnya berilmu, tapi sebab tak boleh kontrol barang dia, dia tegur anak dia. Biasalah mak, abang ni jangan macam tu. Bini macam tu. Semalam pun dia kata anak, suami cakap, kau jangan masuk campur, aku ceraikan kau, habis. Habis. Jatuh lah. Jelas, nyata dan terang. Satu talak jatuh. Kemudian 3 hari lepas tu rujuk. Tak pening kan? Muncul rujuk, muncul talak 1. Kalau 3, suka kau talak 10. 10 tu pun. Lepas tu menung, sejuk pula malam ni. Sehati tu. Orang tua lagi faham daripada saya. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Kita kutuk orang, maki orang, kadang kesan dia bukan sikit-sikit. Makan tahun, kadang keturunan pun ada. Ya. Jadi kalau kita nak dakwah orang, nak macam budak yang degil-degil ni, anak kita jadi degil, rotan pun tak jadi apa, maka rotan tu haram. Ingat tu, anak kita kan, rotan tak sakit pun, tambah mak dia, biar Allah, apa ni mak tak sakit. Anak lelaki, lari sana lari sini, semua banyak bumbung shilling naik semua. Kita pun maklum kalau bawa anak yang ligat-ligat tu, bawa pergi ziarah rumah kawan, orang tu sakit, tak sihat. Rumah tu ada akuarium ikan emas tu, masuk tangan dalam tu. Maknya pun sabar dia, boy, jangan buat macam tu, duduk elok-elok. Anak tu masuk kaki pula, tak pening ikan tu. Apa salahnya? Cek sekali je. Ambil ni. Kan dia duduk diam. Budak ni biasanya tu dia terkejut lah, dia duduk lah. Ini buat sabar je. Sabar macam orang lelaki tak apa. Tapi lama-lama cukup kat bini tu. Dah lah bini tu nak mengandung anak, salin pun dia, nyusu pun dia. Ni buat air susu pun dia juga. Anak nangis, wek. Lelaki sabar. Tenang. Bini tak sabar, buat. Orang tua ni lelet, malam silap bagi. Bukan bagi kat budak, dekat bapa budak. Kena tolak ansur lah ya. Tolak ansur. Saya kalau hari bertugas biasa, saya bekerja kan, pagi saya free sikit lah, basuh baju saya rumah, yang lipat-lipat baju tu pergi rumah. Saya lipat baju sampai sekarang tak pandai-pandai. Cara saya lipat kain ni pun tengoklah lipat jadi. Kalau saya tengok mak saya lah lipat baju kan, dia lunjuk kaki sambil sembang tu, lipat elok, cantik dia tepi dia. Memang jenis tangan orang perempuan tak jadi. Kita main besi tu boleh. Dia masak tu boleh lah. Kalau setakat panaskan rendang semalam tu boleh lah. Tak ada susah sangat. Menu apa ni bang? Nasi goreng semalam, pangat balik. Tajuk minggu ni. Kerana makanan itu hilang ia di dalam perut besar. Perut besar ni perut lah, ma'idah. Khusus kita ni 6 ke 7 hasta. Panjang tu. Situ-situ tengah. Panjang rupanya. Dia lilit ni. Oh kecil kan? Tapi usus dia, badan kecil dia makan. Tambah lagi 2. Tambah lagi 3.
5 pinggan dia makan. Pernah tengok? Saya pernah jumpa orang macam ni. Tengok, boleh tahan juga mamak orang. Kalau macam ni nak belanja, kena cek dulu. Tak cukup pinggan, kena basuh pinggan kat belakang kedai juga. Jadi hilang dengan tidur dan umpamanya. Kalau makanan, kita tidur malam. Malam kalau kita makan banyak, pagi cepat lapar. Ya. Malam jangan tak makan pula. Ya. Dalam kitab Timbul Nabi karangan Syekh Jalaluddin Abdul Rahman As-Sayuti, dia kata Sayyidina Umar, barang siapa yang tak makan malam, dia akan cepat tua, kata Sayyidina Umar. Dan hadis ni ada beberapa riwayat lain mengatakan demikian juga. Makanlah walaupun biskut kering pun tak apalah. Kopi cicak, biskut, kena tengok bola. Kalah pula ATM satu kosong. Dan terkadang berkekalan ia di dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makan pencahur. Pencahur ni julak. Makan julak habis, sikit perut keluar semua. Ya. Adapun perkataan jatuh di dalam hati, maka terkadang berkekalan ia di dalam hati seumur hidup. Kalau kita bagi nasihat tak apa. Ya, contoh saya kat sekolah senang. Kadang lorong sampah lalu kan. Ya, tengok. Okey. Mula-mula tengok kat luar. Tahu itu MBBJ lah ustaz. Apalah ustaz ni? Mana dah sekarang macam tu bahasa dia. Ustaz ni tu pun tak tahu. Dia pun dia cakap dia, best tak kerja macam tu? Orang belakang tu duduk kedai-kedai. Tak best langsung tak? Siapa belajar malam-malam esok kerja dia tu lah. Kalau nak kerja gaji RM5,000, duduk kat aircon, dia ada aircon tak? Ada aircon. Siap ada TV lagi. Belajar rajin-rajin. Kalau kerja malam-malam tu naik lori. Budak-budak ni tempat macam tu je. Yang malam sekolah lah, lagi senang. Seminggu 2 hari datang sekolah, 3 hari cuti. Terbalik pula, orang seminggu sekolah 2 hari cuti, dia 5 hari cuti 2 hari sekolah. Panggil dia siapa nama dia, contohlah Aina sini. Kenapa tak datang? Dia pun buat alasan lama tu nak buat alasan. Kasut saya basah Ustaz. Hari kedua jaga mak. Kita tak jaga mak. Mak jaga dia, dia jaga mak. Telefon mak dia, tak ada mak dia sakit. Macam mana dia? Kalau tak nak sekolah, sebab kesian, baju mak beli, kain mak beli, rencana tudung semua, beg, buyuran lagi beratus-ratus. Dia cakap kalau tak nak belajar, murid-murid semua kalau masih tak nak belajar, nanti balik cakap dengan ayah, Ustaz kata kalau tak nak belajar, beli lembu 2 ekor, jaga lembu jantan tu, tina 1 hari bagi makan rumput, dia tayar sekolah. Jadi nanti lembu dah banyak, jual, dapat duit. Seminggu tu rajin lagi sekolah, bulan depan macam tu balik. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal memelihara pendengarnya. Orang berakal ni, dia jaga pendengarannya sebab dia tahu akan ditanya. Nikmat pun akan ditanya. Surah Al-Hakumut Takasur, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian hari kiamat esok, latus'alunna, lagi ditanya 'anil na'im, daripada nikmat. Nikmat sihat letak kat mana? Muda kat mana? Tua letak kat mana? Semua kena tanya tu. Ada kereta kan, senang. Alasannya hujan. Allah, kereta tu dah ada bumbung. Lainlah naik pergi surau, naik kereta sorong, tak ada bumbung. Kan senang. Mudahan. Kalau di Taman Datuk Arul tu ada tuan haji, kaki sebelah tak ada dah. Pergi masjid, kita kaki 2, dia kaki 3. Kaki dia 1, topang 2.
Subuh-subuh pergi, kang subuh pergi. Memang rumah dia tak jauh, tapi tengok topang kok Allah. Patut jam malam-malam semayang tu potong kaki bagi dia je. Kan macam tu. Orang yang ada mata yang sihat ni tak nak baca Quran. Yang buta pula baca. Siap hafal Quran lagi, buta mata. Patutnya yang celik ni korek mata bagi dia. Dia tak ada mata. Pada esok kena tanya. Kita nak jawab pakai mulut tak boleh. Yang jawab anggota kita. Surah Yasin kan ayat 65. Telah berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Artinya bahawasanya pendengar, maksudnya telinga, dan pelihat dan hati sekiranya itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Besok Allah Ta'ala tanya balik, mata aku bagi itu buat apa? Masa tu tak ada tipu dah, tak ada rasuah mereka. Mereka cek apa pun nak betul kan. Mana ada bank dah, manager bank pun dah mati. Tuan-tuan, tak boleh nak rasuah mereka. Dalam kubur pun tak boleh. Kat dunia boleh lah pusing sana pusing sini. Dalam kubur mereka tanya, ma rabbuka wa man nabiyuka. Sebut nama pun tak ada, sebut pangkat dah. Kata kita membaca wahai Muhammad bin Abdullah ataupun bin Hawa. Ada tak malam kubur kata, hey, aku dulu kan Datuk Seri. Sebut Datuk Seri tu, you know. Tak ada disebut dah. Kat kubur waktu nak mati, hari kiamat tak boleh. Gantung pada amalan kita, ilmu kita dengan makrifah. Tak ada semua tu, akhirnya. Wallahu a'lam. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Masuk dalam bab ketiga, membincangkan masalah lidah pula. Mudah-mudahan dapat pengajaran daripada apa yang kita kongsikan pagi ini. Baik datang daripada Allah, tidak baik datang daripada rumah diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita sudahi pengajian kita dengan doa pada Quran. Allahumma wa'anna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا